لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Selamat, bising lah orang nak buat video. Sorry. Ini semua orang yang tengah minta lah, bang, video asrama bila? Ya Allah, aku rasa macam setiap bulan ada je video asrama yang aku post. Sabarlah, kalau tiap-tiap minggu kita cerita pasal asrama, macam mana hantu dekat hutan, macam mana hantu dekat rumah sewa. Diorang pun ada perasaan, diorang pun ada hati, ada jiwa, kan? So sabar. Tapi minggu ni kita memang nak cerita pasal asrama, sempena dengan adik-adik kita ni tengah cuti sekolah lah. So sekejap lagi kita akan cerita tentang kisah asrama. Oh, this one pun bagi Acap not bad. But tak apa, kita dengar sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe dan hit bell notification. Aku dah cerita ni, tak subscribe tak tahulah. Roll it. Okay guys, so untuk cerita yang pertama ni kan, Acap ni buat cerita seram agak asrama ni sebenarnya dah ramai dah duk hantar sebenarnya kan. Setiap asrama dekat Malaysia ni kalau Acap boleh gabungkan dah jadi peta dah, kau tahu tak kan. Tapi itulah disebabkan permintaan dan sebagainya, kita kena go through juga benda ni. Tapi dalam banyak-banyak cerita asrama ni, bukan Acap tak nak cerita semua, cuma kalau benda tu sama nanti korang juga bosan. Tak habis-habis fly, tak habis-habis kena rasuk, budak pelik, lepas tu malam tidur kena tindih. Benda biasa. So bila dah biasa, bila Acap buat, nanti ada yang komen, alah, benda ni abang dah cerita dulu bang. Bukan abang dah pernah cerita ke? So tak nak benda-benda situ. Walaupun nama dia lain, sekolah dia lain, tapi cerita dia tetap sama. So tengok aku dah membebel, aku nak cerita hantu ni. Okay, tak apa. So cerita yang Acap nak cerita ni berkenaan dengan seorang pelajar perempuan dekat Aspuri lah. Nama perempuan ni dia macam Mak Saleh sikit tau. Dia ni ada mix lah tapi tak apalah, kita panggil nama dia Anna je lah, bukan nama sebenar lah. Alright. Anna ni di Islam, cuma dia ni ada mix Okay, so jangan keliru. Anna ni dia kata dia nak kongsikan satu kisah seram dia ketika dia dekat sebuah asrama. Waktu ni dia baru sahaja form 2, dia kata tahun 2014 dia form 2. And then waktu tu dia kata dia pun tak macam mana orang kata, tak ambil pot sangat pun dengan hantu ni. Dia dengan hantu ni tak geng sangat pun lah, senang cerita. So bila orang cerita pasal asrama ni ada ini, asrama ni ada itu, dia bukan tak percaya, tapi dia macam okay lah, then aku tak kacau dia tak kacau aku lah. Dia kata macam tu. Sampailah ada satu ketika ni guys, waktu ni exam week dekat ujung tahun, di mana dia budak form 2, dia tak ada masalah pun, sebab dia hanya periksa akhir tahun waktu tu. Tapi budak form 3 dan juga budak form 5, dia orang ada peperiksaan besar lah di hujung tahun. Tak silap Acap 2014 dah ada PT3 ke belum tak sure lah, rasanya belum. 2014 belum PMR. Akulah form 2 kan 2014. 2017 1 hour later. Tak, 2014 aku dah form 5 siap. Ya ke? 2 hours later. Alright, so 2014 dia form 2. So dia kata waktu tu semua orang tengah busy berperiksa apa semua, dan dia dah pun melalui peperiksaan, which is dah hujung-hujung lah dia duduk kat asrama tu dan sebagainya. Dia kata ada satu malam ni abang Acap, waktu kita orang semua dekat surau, waktu tu ada satu kejadian rasuk tau, di mana ada satu kakak senior saya ni, Akak Jana, dia form 4 waktu tu. Dia kata dia terlihat jemaah kawan dia dekat dalam surau tu. Which is macam mana? Okay, dia kata waktu dalam surau tu dia orang tengah semayang kan. Okay, dia dah rokok apa semua, dah rokok pula, dah sujud, lepas tu naik tayat akhir, dan dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, and Assalamualaikum warahmatullahi di sebelah satu lagi tu, yang terakhir tu. Dia kata dekat hujung pintu kaca surau tu, dia nampak ada seorang, macam mana orang kata, tengah berpakaian telekung lah, serba telekung, and then duduk dekat situ and pandang dia. Okay, dia macam ni. Okay, dia macam ni kan. Dia duduk sini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pandang sana kan. Okay, dia pandang sini, member dia kat sini tengah semayang sebelah dia. And dia pandang belah kiri, ada satu lagi member dia tengah duduk
dekat pintu kaca tu tengah pandang dia. Macam macam tu. Waktu tu memang menjerit lah. Histeria lah terus. And dia kata waktu tu memang itu antara histeria yang paling teruk pada malam tersebut. And bila benda tu jadi dan suasana kacau bilau, kami ni yang mana-mana tak terlibat ni diarahkan pulang ke dom pada waktu tu Abang Cap. So waktu tu kita orang ni orang kata apa, bergosip lah, cerita betul ke Kak Farah nampak ini, nampak itu, katanya nampak ini, nampak itu. Perempuan biasalah, apa lagi kerja dia buat, gosip lah. Gosip. Dia orang kata memang dia orang nampak yang Kak Farah ni macam dah lain sebenarnya sebelum dia orang masuk surau tu. So mungkin yalah keadaan lemah semangat dan sebagainya membuatkan dia nampak benda yang bukan-bukan lah. So habis Abang Acap, pada malam tersebut kami semua pun diarahkan terus tidur, tak ada turun pergi dewan makan ke apa. Lampu waktu tu ditutup pada pukul 10.30 malam, which is setengah jam lebih awal daripada biasa lah. Biasanya pukul 11 bang dia tutup, yang ni 10.30 dia dah tutup dah. Okay, light off. Saya baringkan badan saya Abang Acap ke katil. Pada waktu tu saya sedang lagi berborak dengan kawan saya Sofia dekat atas, which is kita orang borak lah, tapi baring lah, faham tak? Dia baring, dua-dua baring. Dia cakap ke atas, orang atas reply. Macam tu lah. Sampailah satu ketika Abang Cap, saya bercakap dengan dia, dia dah tak reply dah. So maknanya dia dah ke alam lain lah. Dia dah tidur lah. So waktu tu saya dalam kepala otak ni masih lagi berfikir tentang apa yang terjadi pada kakak Jana tu. Ada ke such thing macam tu? Boleh nampak orang lain pula dekat pintu. Tapi tak mustahil lah. Waktu tu dia macam borak dengan diri dia lah kan. Waktu tu hampir 1 jam juga Abang Cap. Saya ke kiri, saya ke kanan, saya tak boleh nak tidur. Dan saya ambil keputusan untuk bangun, pergi ke loker saya untuk minum air, seteguk air. So saya pun bangun daripada tempat pembaringan saya tu, dan saya berjalan ke arah loker saya. Saya buka loker saya waktu tu. Bunyi loker lama kan. Dia angkat air, dia buka, dia minum. Dan waktu saya tengah minum tu Abang Cap, saya terdengar bunyi katil, bunyi besi katil seakan-akan berbunyi. Saya toleh ke belakang, tak ada apa-apa. So saya expect mungkin diorang tidur lasak ke kan sampai berbunyi katil tu. Dan saya pun minum air sekali lagi, dan saya letak botol saya tu dekat dalam loker saya. Saya tutup loker tu. And waktu saya nak jalan ke arah katil saya terdengar ada bunyi orang ketuk pintu. Saya waktu tu macam, okay, siapa datang? Kita orang ni form 2 kot, siapa nak datang cek kita orang kan? Saya tengok waktu tu jam dah pukul 2.30 pagi Abang Cap. Saya pun berjalan ke arah pintu, dan saya buka pintu tu. Siapa tu? Dia buka pintu tu. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada orang. Hai, main-main Dia kata macam itulah dalam hati dia. And then dia tutup balik pintu dia, dan dia berjalan semula ke arah katil dia. And belum sempat saya sampai ke arah katil saya Abang Acap, satu loker di bahagian hujung saya ni, pintunya terbuka tiba-tiba. Macam tu. Wah, apa hal ni? Dia rasa macam pelik lah waktu tu. Tapi dia kata dia tak layan lah loker tu. Dia terus balik, dia terus jalan pergi kat katil dia, dia baring. And waktu saya baring Abang Acap, saya terperanjat. Sebab masa saya baring tu, dekat atas katil saya Abang Acap, ada tanah. Waktu tu aku macam, apa ni? Dia kata macam tu lah. Saya terperanjat sini Abang Acap, sebab dekat atas katil saya, dekat atas tilam tu, ada tanah tengah bersegerak macam tu. Saya nampak, masalahnya saya nampak dengan mata nyata saya pegang tanah tu. Saya macam, siapa ni? Apa ni? Siapa yang buat ni? Dia kata macam tu lah. So dia pun tepis tanah tu, and then dia pun baring dekat katil dia. Waktu dia tengah baring tu, dia terdengar waktu tu ada something tengah ketuk daripada bawah katil dia. Tang, 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 macam tu. Waktu tu dia dah berpeluh sejuk lah. Dia kata dia dah risau, dia dah seram. Dia pun tengok ke arah bawah katil. Dia tengok tak ada apa-apa. Dia kata,
bullshit lah, nak tidur lah. Dia pun tarik dia punya selimut, and then dia pun tutup lah. Waktu tu dia tutup dia punya badan, mata dan sebagainya. And waktu tu abang Cap, saya terdengar bunyi ada yang melompat dekat bahagian tepi katil saya. Bunyi macam tu. Saya tinjau abang Cap, saya try tinjau, tak ada apa-apa. Saya tutup balik. Saya lelap. Sampailah saya terlelap. Sampailah ada satu ketika ni abang Acap, kawan saya ni kejut. Ana, bangun Ana. Ana, bangun. Saya pun buka mata. Masa saya buka mata abang Acap, saya berada dekat dalam surau. Saya tengok kiri, saya tengok kanan, kakak-kakak senior, kawan-kawan saya semua ada dekat depan saya. Dan ada satu ustazah dan seorang ustaz dekat depan saya. Saya jadi blank lah kan. Apa yang jadi ni? Kenapa saya kat sini waktu tu? And ustaz ni cakap saya kerasukan. And ada satu kawan saya cakap, malam tu lepas je diorang semua tidur, diorang nampak saya daripada katil saya bangun dan meloncat ke luar pintu. Dia macam ni. Dia bangun macam pocong lah, senang cerita. Dia bangun daripada katil dia, dia loncat. Si Ana ni tau. And then sampai depan pintu, dia ketuk kepala dia dekat pintu. And then ada orang nampak, orang tangkap dia. And then bila orang try tangkap dia, dia terlalu kuat. And dia loncat sampai ke belakang surau. Semua orang pergi kejar dia. And then dia orang rawat dia. And dia tak sedar apa-apa. And dia kata memang dia sedar, dia tahu-tahu dia dekat surau. So itulah dia kisah yang dikongsikan anak kepada kita. Dahsyat mat. Gila tu. Pasal pasir tu pun dia ada cerita juga dekat ustaz tu. And ternyata pasir tu tak ada mat. Dekat dia punya dom tu, dia orang check tak ada apa-apa pasir pun. So susah lah aku rasa aku nak tafsir cerita ni. But itulah yang dia lalu. Okay guys, untuk cerita yang kedua ni, kisahnya datang daripada Imran. Okay, cerita ni agak legend juga sebab benda ni tahun 2009 jadi. Dia kata, so aku rasa dia dah jadi abang ataupun pakcik. Aku tahu ni sebab dia kata waktu ni dia form 5. Dia form 5 2009. Aku tak nak kira. Wah, selalu aku akan macam 2009. Aku akan jadi nak kira. Tapi aku rasa dia lagi tua daripada aku lah kan. Of course lah kan. Alright. So 2009, Bash SPM, Sekolah Tinggi Johor. Kita tak nak sebut lah kat mana, tapi hampa tahulah kot kat mana yang ada asrama. Okay, cerita ni, kisah dia bermula macam, aku tak tahulah kau pernah dengar ke tidak, tapi aku nak cerita jugalah. Which is benda ni kalau korang dengar sendiri pun rasa macam tak logik. Tapi bila dah cerita hantu ni memang tak logik pun kan. Kalau nak logik, pergi tengok berita. Berita pun kadang tak logik. Dah lah, aku macam pernah cakap dah benda tu. Okay. 1 hour later. Menurut Imran, pada waktu itu, dia waktu tu macam aku cakap, dia senior year. And ada satu ketika ni Cap, benda ni terjadi kepada kami ni secara beramai-ramai. Di mana dalam minggu tersebut ada beberapa kisah tentang pelajar-pelajar yang tidur tempat lain, bangun tempat lain. Dia kena pindah lah, senang cerita. Okay, awak akan tidur dekat dorm punya, tapi bangun contoh-contoh bangun dekat bawah ampai, bangun-bangun depan tandas, bangun-bangun dekat depan kuku, depan water dispenser. Macam tu lah, benda yang sama kan tu kan. Alright, so waktu tu kita orang agak muskil lah. So saya ni ada satu kawan baik, nama dia Angah. Kita panggil dia as Angah lah. So saya dengan Angah ni selalu bercerita tentang apa yang terjadi pada minggu lepas tu. Sampai sebab minggu lepas tu dah ada almost 4 orang pelajar yang dia beri cuti sampai seminggu akibat lemah semangat. Yelah, kalau aku pun biru kan, bangun-bangun apa pasal bawa ampai ni kan, macam tu. So dia kata dah 4 orang ni. So ada satu waktu ni saya dengan Angah ni berborak lah. Saya macam, Angah, aku pelik Angah kan, kita punya blok je kena masalahnya. Blok E, blok D tak ada pun masalah. Blok kita, blok C ni je ada problem macam ni. Tu aku pun tak faham Angah tu kan. Sebab dia, Angah dengan saya ni memang suka bercerita, orang kata apa, bergosip lah. Laki-laki punya gosip ni tak ramai, dia biasa berdua je. Tapi menurut Angah, dia kata dia pun ada mengalami satu gangguan di mana sepanjang minggu lepas, dia kata setiap kali dia bangun pagi, bahagian otot belah tangan ni guys, dia macam rasa sengal-sengal, macam
Kau pernah main badminton kan? Main badminton, lepas tu kau punya tangan rasa macam tak sedap lah, dia kata waktu tu. And Angah tanya pada saya, kau tak ada rasa apa-apa pelik ke? Sakit ke apa ke? Tak ada lah, aku okey je. Dia orang kata ada yang kata sakit kepala, kau pun sakit tangan. Aku tak ada apa-apa, okey. Dia kata macam tu lah. So waktu tu kami berdua ni agak muskil lah satu ketika di mana benda ni tak settle. Sampailah keesokan paginya Cap, ada seorang lagi budak yang juga dah balik, diberi pelepasan untuk balik. Sebab kau tahu tak, dia bangun-bangun, dia ada kat depan koridor Mat. Depan koridor besar sekolah kita orang ni ada satu koridor lama tau, koridor kosong yang budak-budak pergi situ sebab nak isap okok je. Dia bangun-bangun dia dekat situ, dia kata waktu tu. And dia tahu dia tidur kat dalam dom. So dia dah demam, dia pun balik. Benda ni membuatkan saya dengan Angah nak pergi siasat. Apa sebenarnya yang terjadi? Adakah ini angkara budak-budak nakal ataupun seperti yang diorang cakap lah, dekat dalam kita punya blog ni ada hantu, dia kata waktu tu. So saya cakap dengan Angah hari tu, Ngah, aku rasa malam ni aku nak stay up Ngah. Aku nak tengok punca dia daripada mana. Tu Angah cakap, kau gila kau, benda-benda macam ni jangan dicari. Kalau dia tak kacau kita jangan kacau dia, dia kata macam tu. Alah Ngah, aku nak tahu je Ngah, aku jadi pelik Ngah. Kita senior kat sini kot, bila orang-orang tanya kita semua cakap tak tahu. Macam mana? Alah kau ni, kau nak buat kau buat dah, aku tak larat dah. Sebab Angah ni dia macam gempal sikit tau. So dia macam malas sikit nak ambil tahu pasal benda-benda macam ni kan. So waktu tu guys, malam pun menjelma. Imran cakap waktu tu semua orang dah masuk tidur. Saya katil bawah, Angah dekat katil atas lah, dan juga beberapa kawan yang lain. Suasana sunyi, suasana sepi, tak ada bunyi. Semua orang tengah nyenyak tidur. Tapi saya memang kuatkan diri Cap untuk tunggu apa yang bakal jadi. Walaupun saya sendiri tahu yang mungkin terjadi benda ni dekat dom-dom lain, tapi saya sure dia akan lalu di sekitar dekat mana-mana ni lah. Sebab saya ni tidur betul-betul dekat sebelah cermin Cap, dia kata waktu tu. So bila dekat sebelah cermin ni memang kita boleh nampak siapa yang lalu, siapa yang lalang waktu tu. Keadaan jadi sunyi, keadaan jadi senyap, semua orang tengah nyenyak tidur. Saya bersenggang mata. Sampailah ada satu ketika ni, tepat pukul 3.45 pagi Cap, satu kejadian yang membuatkan saya tersentak. Sebenarnya Cap, aku dah terlelap dah. Sambil nak tunggu tu, aku dah terlelap dah. And pada 3.45 pagi tu, aku terbangun dan aku ternampak Cap. So Cap, dalam keadaan macam aku termamai-mamai tu, aku buka mata, aku nampak Cap, ada satu susuk tubuh ni berjalan melalui tingkap dom aku tu. Perlahan dia punya gerak badan. Perlahan dia. And daripada dalam aku boleh nampak bayang-bayang je kan kat luar. So apa yang aku nampak waktu tu Cap, ada seorang dia tengah berdiri tegak. Dan ada satu lagi tu, dia tengah, macam mana aku nak cakap? Okay, dia angkat orang tu macam ni. Dia angkat orang tu macam ni, and tangan dia macam ni. Tangan budak yang dia angkat tu dah macam ni. So kau boleh nampak dekat dalam picture, dalam cermin tu, dia macam ni lah. Yang berdiri tu macam ni, yang tidur tu macam macam tu lebih kurang. Boleh bayangkan kan? Waktu tu aku macam okay, fine, aku dah dapat dah. Aku pun bangun daripada katil, dan aku terus berlari keluar dom Cap waktu tu. And aku tengok je susuk tubuh tu Cap berjalan. And then dia turun tangga. Aku follow sampai ke bawah. Aku cuba tinjau daripada atas tangga Cap. Sampai je bawah, benda yang aku cakap aku nampak tu, sebab dia gelap kan waktu tu. So aku tak nampak sangat apa benda tu. Aku nampak budak yang terbaring tu, dia tinggalkan dekat depan tandas Cap. And then susuk tubuh tu tadi pusing kembali dan berjalan ke arah tangga tu. And bila aku tengok dalam keadaan sama-sama tu Cap, aku baru nampak susuk tubuh yang berjalan ke arah aku itu adalah Angah. Kawan baik aku tu Cap, Angah. Waktu tu aku jadi kaki lembik. Tapi waktu aku tengok Angah tu, keadaan dia macam tengah sleepwalking tau. Dia tengah berjalan macam dalam keadaan mengigau lah. Tapi bila aku tengok ke arah mata dia putih Mat. Putih.
Tak ada mata hitam. Oi, waktu tu apa lagi? Larilah aku. Lari terus masuk dom, and aku terus masuk ke dalam area katil aku tu, and aku tengok dekat atas memang Angah tak ada dekat tempat pembaringan dia. Aku terus baring kat bawah, aku selimut, aku bawa tidur cap. Selang dalam 5-6 minit, aku terdengar bunyi tapak kaki orang masuk dom tu. Dan waktu tu cap memang menggigil gila. Peluh aku, tak payah nak cakap lah. And aku dengar orang panjat katil aku sampai ke atas dan tidur. Waktu tu memang tak payah nak cakap lah cap. Menggigil gila waktu tu. Tapi dalam hati ni nak tahu ni, betul ke yang aku nampak tu Angah apa semua. So aku pun turun daripada katil aku tu. Aku pun tinjau cap dekat atas tu, katil atas tu. Bila aku tinjau dekat atas cap, tak ada orang cap. Tak ada orang. Tapi sumpah cap, aku dengar orang tapak kaki masuk, berjalan naik atas, baring. And aku sure ada orang naik katil aku. Yelah kau tidur bawah, kau mesti rasa kan kalau ada orang nak naik atas kan. Confirm kau rasa punya. Tapi bila aku naik atas, tak ada orang. Waktu tu aku lagilah seram. And aku pun buka lampu, aku kejut yang lain, aku cakap dengan diorang pergi cek Angah. Sebab Angah tak ada kat dalam dom tu. And waktu tu semua orang macam mamai-mamai kan. Tapi aku minta tolong lah. Diorang pun bangun, kita orang keluar cari Angah pada waktu tu. And bila kita orang keluar cari Angah, aku pergi balik dekat depan tandas yang diletak budak tu. Aku tengok Angah tengah duduk bersila pandang budak tu. Kita orang semua dekat situ macam seram tau. Pandang je dia. Angah, aku ni Angah, Ian, Angah. Dia macam tak bergerak. Dia macam Angah. Kita orang dengar bunyi tu. Waktu tu memang kita orang tak boleh buat apalah. Selain kita orang semua ramai-ramai pergi tangkap si Angah ni. And then kita orang terus bawa dia dekat dom yang berdekatan. Ada budak tu pergi panggil ustaz. And then nak pergi tolonglah apa yang terjadi pada waktu tu. And waktu ustaz tu dah sampai, biasalah berlakulah scene ruqyah tu apa semua. And waktu ustaz tu interview benda kat dalam badan tu, dia kata dia nak buat sesuatu dekat tempat tu. Sebab tempat tu ada yang dah kacau. Dia kata macam tu lah. Dia nak singkirkan yang beriman supaya dia boleh berkuasa dekat sini. So secara logically-nya, aku baru terfikir, aku baru ternampak cap, budak-budak yang balik itu semua adalah budak-budak AJK Surau. Imam, Bilal, imam kedua, and yalah budak-budak yang boleh baca ni semua. And budak yang dia baru letak tu tadi adalah merupakan Bilal baru yang gantikan Bilal yang balik itu. So kau faham tak? That kind of matter lah. Tapi waktu tu ustaz tu memang berusaha. Memang sampai pukul 6 pagi memang nak try keluarkan tu. Disebabkan si Angah ni pun besar, susah nak tombang. And bila dah settle tu, alhamdulillah bangun balik. Angah kata tangan dia sakit gila. And bila dia cerita balik dekat Angah apa yang jadi malam tu, and Angah cakap sumpah satu hapah pun dia tak sedar. And dia rasa memang selama ni dia tidur, memang dia tak ada buat apa-apa. So aku boleh rangkumkan memang daripada minggu lepas punya kes sampai sekarang, memang yang angkat tu memang dah Angah ni lah. Cuma dia tak sedar apa yang terjadi. Mungkin dia dah dikontrol dan sebagainya. Tapi aku rasa macam pelik. Kenapa aku tak terperasan dengan clue yang dia kata tangan dia sakit tu? Sebab dia angkat budak-budak tu lah. Macam tu lah guys. Okay, so itulah dia cerita daripada Imran yang dikongsikan kepada kita. Wow, hantu pun ada taktikal. Pandai lah, dahsyat lah man. So guys, macam mana? Korang suka tak? 2 kisah daripada asrama ni. Satu daripada Aspuri dan satu lagi daripada Aspura. Quite urban legend juga. Cerita lama-lama kan. So guys, kalau korang suka, korang boleh drop dekat komen. Kalau korang rasa macam korang nak lagi scene asrama ni, Acap boleh buat lagi insyaAllah. So kita jumpa guys di video akan datang. Selamat bercuti semua. I see you when I see you. Assalamualaikum. Wacau. Bye. Jumpa kat Penang lah besok. Bye. Kejap. Lupa nak habak angkat hampa ni. Siapa-siapa yang mungkin ada cerita seram, pengalaman kisah seram, ataupun Acap masih lagi mencari siapa-siapa yang nak berkongsi tentang penyakit diorang, which is mental illness punya spot ni. Kalau minggu lepas, kalau korang dah tengok episod tu, macam tu lah lebih kurang. So kalau korang ada cerita, korang share dekat email ni. Acap perlukan cerita korang untuk semua orang dengar. Okay, kita jumpa lagi. Bye.